Jadi musannif kita katanya al-aslul rabi annal qalba khizanatu kulli jauharin lil abdi nafisin. Jadi asal yang keempat yang musannif kita orang itu ialah dalil yang keempat yang bersakut dengan hati. Bahasa hati itu dia panggil pertaruhan bagi tiap-tiap permata yang hagamah bagi hamba. Lagi pula dikatakan makna yang besar awalnya ialah dikatakan akal. Situ. Thummal basairul lati biha at-taqaddumu wal wajahatu indallahi azza wa jalla. Kemudian dengan sebab mata hati itu juga ataupun hati itu dia ada al-basair, yakni segala mata hati, allati biha, yang dengan dia dengan segala mata hati saat itu at-taqaddumu ialah terdulu seorang. Makna terdulu pada martabat, tertinggi pada martabat dengan sebab mata hati yang ada di dalam hati seorang. Makna seorang nak lebih, seorang nak taqaddum, nak terdulu pada martabat, maka itu terdulu dengan sebab mata hati bagi seorang. Wal wajahatu indallahi azza wa jalla. Lepas kat tu. Dan pula orang panggil kemegahan di sisi Allah Subhanahu wa taala saat itu, orang panggil bersakut pak juga dengan mata hati seorang. Thumman niyatul khalisatu fit ta'ati. Muka 402 tu. Thumman niyatul khalisatu fit ta'ah. Kemudian apabila seorang saat itu hati dia tu bersepakai dengan mata hati, maka dengan sebab mata hati terdululah seorang saat itu pada martabat dan kemegahan di sisi Allah Ta'ala. Lepas pada tu thumman niyatul khalisatu. Kemudian niat dia yang khalisah, yang bersih dan suci semata-mata Allah fi ta'ati, pada mentaati dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna niat yang khalisah. Apabila seorang ni mata hati dia hidup, dia ada hati, pada hati dalam hati ada basirah, ada basair, mata hati, maka dengan sebab mata hati dapat tinggi pada martabat dengan Tuhan, martabat tinggi di sisi Tuhan dan kemegahan di sisi Allah, di situ juga ia akan timbul apa dia? Thumman niyatul khalisah. Kemudian niat yang suci, niat yang bersih, fit ta'ati, pada segala taat dia kepada Allah timbul semata, yakni suci hati, bersih hati, bulat hati dalam taat itu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kemudian niat yang khalisah pada taat ni, allati yata'allaku biha. Itu dia. Niat yang khalisah, niat yang bersih, yang cuci, saat ni yang duk bergantung kepada dia. Allati yata'allaku biha, yang bergantung dan bertamak dengan dia, dengan allati, dengan niat yang khalisah saat itu bergantung ke apa? Sawabul abadi, oleh pahala yang berkekal. Maka dengan sebab ya wa amal ibadat semata-mata kerana Allah, maka di situ juga Allah Ta'ala bagi dia pahala yang berkekal, balasan yang berkekal. Di mana? Yakni di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perak iman ni, mula-mula kita ada hati, maka dalam hati kita ada apa dia? Ada basair, ada basirah, ada mata hati. Maka mata hati itulah boleh suluh nampak Allah. Mata hati itulah boleh nampak akhirat. Mata hati itulah boleh tengok azab kubur. Mata hati itulah nampak soal muka nakir. Mata hati itulah tergambar di pada mahsyar Isa. Mata hati itulah gambar siratal mustaqim. Dan sebab mata hati juga, ia akan timbulkan niat yang bersih, niat yang suci semata-mata Allah. Apabila seorang itu dia niat bersih dalam amalan ibadat, di situ juga bergantung bertamak pahala yang berkekal di sisi Allah di akhirat nanti. Lagi pula, thumma anwa'ul ulumi wal hikami. Dan pula situ juga ia akan timbul segala bagai-bagai ilmu. Itu mana? Anwa'ul ulumi, sebagai-bagai, bermacam-macam daripada segala ilmu-ilmu. Di situ juga orang panggil timbul segala ilmu-ilmu. Apa dia ilmu? Yakni Tuhan hajar dia. Sebab tu orang mata hati dia saat ni tinggi, maka Tuhan bagi dia tu kasyaf. Orang tak tahu, dia tahu.
Orang tak reti, ya reti. Orang tak nampak, ya nampak dah. Amo nak ceritanya, nah, anak royak so. Apa you nak royak so? Ada satu tok guru yang ada di di Kasar dulu lah. Tok guru bagi tok Yah Bukit kita. Di Kubai Samai. Amo Saiming tu. Ya tok guru ning hari-hari dia naik kuda sepuluh ngatuk dalam. Lepas tu dia ni berkat besar. Tok guru di Kubai Samai ni. Lepas tu dia saat ni tu orang panggil setiap hari dia tengok le cuming dia. Ni nak jatuh tu hajar ya. Ulum yang kathirah, yakni ilmu-ilmu yang kathiratun la tusa. Ilmu yang banyak tak boleh nak dihitung, tak boleh nak dihingga. Dia tengok cuming, lalu seminggu dia tengok cuming sekali, tengok cuming dia tu dia tengok deh. Lepas dah tu apabila satu manusia mai jumpa dengan dia, mari temu dengan dia. Jadi demo tu tak ada ngangong mulut. Dia kata, "Mari hajat ni deh. Kerja ego ni goni." Ya royak lo. Jadi tuan punya tak ada royak dia. Tok guru boleh royak dah. Pergi hajat mu nak mari untuk suruh mari hajat. Sebab mu ada susah. Ya royak lah. So. Kenapa? Kerana Tuhan buka ke dia ilmu-ilmu yang sangat-sangat banyak. Orang lain tak dapat, ya dapat. Orang lain tak reti, ya reti dewe. Nah. Lepas tu setengah kali kita tengok Tok Paderu. Tok Paderu jepiah merah. Duk tanya nak murid jumpa di Hanjai baru ni. Nak murid Tok Paderu. Ya Tok Paderu masa dia mai hidup dulu, dia payah kena nak kereta di Kopo dia mai di Paderu. Jalan tak ada lagi dulu. Jalan ke belah nung tak ada, les bayar tu tak ada lagi sekat kodanya. Aku punya nama tu ya. Ayo mari lek Kopo tu. Mari nak kereta tambah masa tu kereta balasah tu. Dah, payah Tok Paderu dulu dia tak ada mengajar mana, tapi dia buat amal semua. Buat amal pagi pukul 8 ke 9, kalau dia mau ada hajat dengan dia saat ni tu pukul 9 boleh temu. Lepas tu Tok Paderu ni amalan ya apa? Amalan ya istikharah semua. Ni amalan Tok Paderu. Istikharah hari-hari, malam istikharah, sehari istikharah. Sebab tu kadang-kadang dia mau mari tanya dia boleh royaklah so. Tuhan buka ilmu ke dia sebab ada mata hati Tuhan wikan berbagai-bagai daripada ilmu. Hak orang tak tahu dia tahu. Dah. Lagi pula wal hikami dan segala hikmah. Dalil apa ada syarah tengok dalil apa al-hikami bi kasril ha'i wa fathil ka baca hikami yakni jamak daripada hikmatun. Hikami jamak daripada mufrad hikmatun. Lepas dia kata dalil tu gapo dia kata jam'u hikmatin wa hiya dan ia hikmat. Tengok dalil ma takmulu bihi nafsul abdi minal ma'arifi wal ahkami. Tu hikmah. Tulis kris bawah. Tanda tarikh hikmat. Gapo dia tarikh hikmat? Kita boleh hoyak ke orang. Gapo mana hikmat? Tengok. Wahia dan ia hikmat tu. Gapo dia? Ma takmulu bihi. Bagai yang sempurna dengan dia, dengan bagai. Nafsul abdi. Oleh diri bagi hamba. Makna kata hikmat ni. Satu perkara yang sempurna lah oleh diri seorang hamba. Gapo bagai sempurna oleh seorang diri hamba. Diri seorang hamba tu dapat sempurna dengan dia. Gaponya bagai takmulu bi nafsul abdi. Bayar pada minal ma'arifi. Daripada segala pengenalan kepada Allah. Dengan sebab tu ia boleh kenal Allah. Sebab tu ia boleh cerah Allah. Sebab tu ia boleh tahakkuk pada Allah. Wal ahkami. Dan ia boleh tahu segala hukum-hukum. Tu hikmat. Gitulah. Mudah-mudahan kita kau sehari kau molek pun ni deh. Kau sehari kita kau tinggi dalam ilmu kita. Kau sehari kau berkat tak segak. Kau ngaji kau tak berkat. Kau ngaji kau jangan Tuhan pun ni. Kau ngaji kau dekat dengan Tuhan. Deh. Sebab tu kita semua tu pergi jalan tu belakang. Kau tua, kau warok. Kau tua, kau warok. Kau tua, kau kuat amalan. Bukan kau tua, kau sibuk dengan dia. Bukan, tu bukan. Sebab tu kita tengok mulah bor pula aku tu. Kau tua, kau warok. Kau tua, kau warok. Lepas tu kita, kau muda-muda ni tak apalah. Kita duduk setara ni mutabat kita. Bawa kita tua sikit, kita buat amal dengan ilmu kita ngaji ni. Lepas tu kita bawa kalau Tuhan kau menekat di segi martabat kita di sisi Allah Ta'ala. Kama dia Allah Ta'ala akan bagi beberapa nauk-nauk daripada segala ilmu hikmah. Allati hiya syaraful abdi. Dengan sebab bagai-bagai ilmu. Bermacam-macam daripada ilmu. Bermacam-macam daripada hikmat ni. Allati hiya
yang ia bagai-bagai daripada ilmu dan hikmah ini. Syaraful abdi, ialah kemuliaan bagi hamba. Dengan sebab hikmah yang Allah Ta'ala bagi seorang hamba. Hikmah dapat sempurna seorang hamba daripada ilmu makrifah. Dapat kemuliaan seorang hamba. Wasairul akhlaqis syarifah. Dan pula Allah Ta'ala beri sekalian daripada akhlak-akhlak, perangai-perangai yang termulia seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak kita kena pakai akhlak Nabi. Akhlak Nabi tak sombong dengan orang. Patut orang mulia. Gimana ya mulia weh? Gimana orang mulia? Tak tidur rumah. Duk mana-mana. Jumpa dengan ya pak. Orang mulia dia. Orang bahasa nak hormat dia. Orang bahasa nak mulia dia. Orang bahasa nak besar. Hantu orang panggil ada satu sifat lah hati dia. Orang panggil segala ilmu hikmah. Ada segala ilmu yang Allah beri ke dia. Jadi orang tengok kepada hamba ni. Bahasa nak mulia. Bahasa nak besar. Bahasa nak ra'ai. Sebab tu orang ada ilmu. Ya bukan kau turun buat ni. Bukan kau jatuh. Ya kau naik. Kau sari, kau naik. Sebab ilmu tu duk akak ya. Ilmu tu duk mulia dia. Ilmu tu duk akik ya. Tuhan kata, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tuhan orang jamak mu'annah tu. Darajat. Tuhan akik. Tuhan menekak. Tuhan meninggi. Alladzina amanu minkum, akan orang-orang yang beriman daripada kamu. Orang percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan kitabullah, percaya dengan rasul, Tuhan akak. Pas orang ni beriman dah. Lepas tu walladzina utul ilma. Orang ni beriman serta Tuhan wi pula ilmu ke dia. Darajat, beberapa segala darajat. Sinilah Imam Ghazali kata dalam kitab Ihya Ulumuddin, darajat di antara orang berimeh saja ilmu dia tak banyak. Tapi orang ni berimeh serta dia alim, dia ada ilmu banyak. Darajat di antara berimeh tak ada ilmu. Orang berimeh serta ada ilmu. Darajat di antara orang berimeh tak ada ilmu dengan orang berimeh ada ilmu. Darajat dia nekat orang panggil tekahnya dengan orang tamada berimeh, dengan orang alim berimeh, di antara langit dan bumi satu-satu darajat dia. Tu tinggi tu. Lepas tu sebab tu kita ngaji bukan tu. Kita nak yakin buat ni. Kita ngaji agama ni, ya bukan kau tu. Ya kau naik. Supaya kita ingat tu. Dulu klik buka pondok. Tak ada ya. Kereta tak ada, mutu tak ada. Tapi duk mengajar mari. Gapo tu hewi. Dulu nak mutu tu pakai ya. Di belah tahun 10 tahun dulu. Klik mari tak ada mutu, tak ada kereta. Duit tak ada telefon ni. Tak ada duit tak ada, makan ni pun tamada, rumah yak selera, klik mula-mula. Tapi dah kita kerja agama, kita ngajar agama, kita reti agama Allah, kita bawa agama Allah, Tuhan kau meninggi, kau tinggi. Sebab tu orang panggil dengan sebab mata hati lah at-taqaddum. Sebab mata hati ni al-wajahatu indallah. Sebab mata hati ni Tuhan ajar ilmu pelat-pelat. Supaya ilmu ni bisa ke demo mudah-mudah. Demo kata apa yang ngaji mana habomo kita tak ngaji ni. Pahala ni tak ada ajar so. Dan ni masa reti diri. Ada tengok orang ni, dek ni. Orang ni, lagu ni. Ni Tuhan ajar. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Apabila mu takut Tuhan ajar kamu sendiri. Sebab tu lah ni ngaji ya, tak ngaji. Pas orang tanya kita setengah-setengah. Mu duk dah ngaji via mana? Duk belajar via mana masalah ni? Kita tak ada belajar ni masalah ni. Dah tak ada belajar. Masalah duk bomo, duk gapo, tak ada belajar ni. Tapi hak terima dulu ingat Tok Guru. Terima nak pagar diri. Terima kau yah bukit, nak pagar diri. Terima kau mula habas, sahabat tu wali, nak pagar diri. Terima kau tu yah su, terima kau tu yah naga. Lepas tu pergi Mekah, terima Mekah Yasin Tunggal. Kepada Besing Tok Nge tu, Yasin Tunggal, kita terima untuk pagar diri. Terima kepada orang Mekah, terima di Suria untuk nak pagar diri. Tapi dalam kita tak beramal, Tuhan ajar kita. Pahala ni kalau demo gitu, kadang-kadang masuk giwak tu. Bukan ni, buat ni. Bukan tu. Lajak ubat ni. Makan ubat banyak doa. Biar aja. Tuhan ajar kita. Sebab tu lah ni, kau buka. Sebab tu buat kita orang ngaji ni, jangan duk pihak kata, ya Tuhan kau akak kita. Tuhan kau buka lagi.
Nak misal dia mudah nampak dah. Misal dia mudah nampak. Lepas tu ilmu ni kita duk baca, duk buat amal hari-hari. Duk suria dulu selawat tu wali, duk buat amal. Hak terima kau borala. Bottom baca pagi, malam. Pagi, malam. Duk tak kereta baca selawat. Duk le kelas biar lepak kita baca selawat. Puak nak arak tanya mu baca apa ya tersangat-sangat. Tu aku baca selawat. Apa salah aku baca selawat? Oh tak salah. Haza khair. Hal khair. Ya tak baik. Baca selawat. Tak kereta kita nak kereta mu kita, duk dalam nah tahu bukit. Masa akhir kita duk tahu bukit, turun mai bawah jalan sekilo. Lepas tu nak kereta nak pergi ngaji tu lah 15 kilo. Umur 30 ni beg tak kereta, beg tak laki lagi pun budak kalah. Umur 30 dengan start nang kita. Nang, hoi, turun warga dia. Ngong tahu bukit. 2 kilo dia jalan dia. Tahu cak bukit. Umur tahu bukit nak kereta musim kini bukit. Pagi pukul ni kena turun nak widah kereta pukul 7. Pukul 7 nak kereta sudah 7.30. Kalau pukul 7.30 main kat pintu supaya balik Zabaniyah dah. Nah 15 winati kom kat pintu. Nak masuk tak boleh. Minta sikit kau masuk ya sidi. Tak. Mughlaq abadan. Ma fi majal. Tunggu situ. Nanti ni hisah 2 pukul 8.15 mula. Dek nak ayat kata kita duk ngaji. Suka ke umur 30 buat kita duk ngaji pun dak kalah buat pe dah lakai. Boy nak kau berak ni 7 t dah lakai. Panak klik rumah siapa pukul 3. Nah kita ngaji mama yang ngaji. Klik jumpa pukul 3 nu. Beli ke kok lain nak klik boleh. Dia dijak teng ciwik ngaji buat ni. Pas buat remo bini tak ada ke apa buat susah lagi. Deh, Allahu Akbar. Nah, ngaji bini lagi ngaji kita ngaji. Pas boleh fatih tu ngaji. Dia periksa takhir boleh fatih. Nah, tak ada tidur fatih teriak. Baca dah buat mana? Ngaji anak lagi, kita ngaji lagi, mengapa lagi. Bapak demo bini tak ada dia. Anak ada lagi. Serabut dah. Tu, nak agak hemoh pun kita ngaji tinggi hemoh tu. Nah, baru tu bagi. Sampai kita nampak dengan kita sobar dulu, kita boleh tengok gopo tu wila ni. Sobar dulu ngaji. Anak sore teriak malai-malai. Mengapa boleh-boleh. Ngaji boleh-boleh. Mengajar boleh-boleh. Kau nak ngaji. Dia berasa. Nah, pakak mari adik-adik yang ramai adik nungai. Bahawa muhaboy ini pemalasah dah. Malam biasa kita baca kitab pukul 10 pakai roblah habis. Malaysia pun mari, Fort Taning pun mari, Singapura pun mari. Mau kita balasah pukul 10 pakai roblah. No. Humah. Syai tu siapa jerah ada. Tu kau duduk luar negeri. Sebab tu kita jangan rugi masa. Wal khisalil hamidati. Dan segala sifat-sifat yang terpuji. Dengan sebab ni juga Allah Ta'ala berikan sifat-sifat yang terpuji. Dengan sebab kita ada mata hati, Allah Ta'ala akan bagi kita sifat-sifat yang terpuji. Mana sifat terpuji? Baik dengan orang. Kecek beralu, jumpa dengan orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum demo. Apa khabar? Tu sifat molek tu. Kalau orang tak molek, jumpa dengan muka masa, super riman dah. Tu sifat tak molek. Jumpa dengan orang tu, nampak ngetung orang salah. Assalamualaikum. Qulullah. Tu sifat tak molek. Ni orang salah, molek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pafak demo tak pasti kena ambil duit sedekah. Pagi-pagi. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum with demo sekali. Satu sedekah dah. King, kalau demo nak sedekah dah. Yang dia lah. Pergi pagi-pagi, pergi ponok ni. Ponok badri. Assalamualaikum ri. Suka. Sedekah dah demo gitu. Sifat-sifat yang molek. Lagi pula sifat-sifat yang molek ni. Allati biha. Yang dengan dia, dengan sifat-sifat yang molek ni. Sifat-sifat yang terpuji ni. Yahsulu, yang hasilah. Tafadulur rijali. Oleh segala kelebihan bagi segala laki-laki. Orang mana ada sifat yang baik ni lah. Orang tu yang lebih. Sebab apa orang lebih? Bukan sebab rata weh. Sebab dia sifat molek. Demo kata rana dia terlebih. Budak ni, tu sesak ya. Pak ya sesak, mak sesak. Oh, tapi akhlak kah supaya malaikat terpuji weh. Orang kena belaka dia setiap apa nak? Hafal Quran, juru, manis semua, tak ngaru ke. Tua ya sesak ya. Tapi orang pakak nak tolong belaka dia. Orang pakak puji belaka dia. Dia tu naik gitu Naik sebab orang duk kunyung dia. Dia tak supaya orang kunyung diri sendiri. Orang akik ekor dia tak lama dia lengah.
Supaya monyeh tak tas canggung dia. Ya nyi akit dengan kau dia. Paya lengah ke dia. Ya tak supo rakit. Dia rakit oh dia budak tu jadi weh. Ada mau ni budak tu jadi. Oh budak tu akhlak molek. Tafadhulur rijal kelebih bagi laki-laki timur di dia. Patut kena buat lah ni dah. Nak jadi jujuh lah ni dah. Bukan tu nanti ku ngajak ling ku nak juh. Lah ni ku nak ketuk rapai orang kok ya lu. Okey, kena jajuh learning dah. Juruh lah. Ajar juruh. Sifat molek, sifat bagus. Hei, bukan nanti kaya orang kena buat ni. Oh, duk juruh, duk molek. Patuh perangai, pakai perangai Rasulullah. Tak semua orang. Jumpa dengan orang wisalek. Kecek beralu. Sorok jadi beralu. Ni kecek kah supaya ngaguruh. Dia lari. Oi, mula no. Kecek tu semua dengan orang. Pakai dengan lu, aku sakit lingo lah budak ni kecek. Kecek wi molek. Lagu nak kecek. Assalamualaikum hari. Dia mau apa khabar cik? Alhamdulillah. Pak cik ada nak tina apa ke? Tanya nak tina lu hari. Hati ke tu. Tanya pak cik apa khabar? Wak gapo pak cik? Nak bi amal tolong pa ni. Pak cik ada berajak proyak ke amal dah. Amal boleh tolong temti. Bukan mau ni Farid ni kanak tu kanak ni dah. Tapi mau nak tolong ikhlas ti. Ha, pasal cerita jadi budak ni weh. Kalau kau dah nak tina nak ui dia. Selamat. Dia tafadhulur rijal ala ma faddalna di atas barik fassalna yang telah menghurai kami. Telah mentafsir oleh kami ala ma fassalna ai ala ma fassalnahu di atas barang yang telah menghurai oleh kami hu akan dia akan bahagia. Maka orang ni terdapat akan sifat-sifat yang terpuji semacam mana nah sifat-sifat yang kelebihan bagi segala laki-laki di atas barang yang kami tafsirkan akan dia. Wa syarahna dan telah bersyarah oleh kami. Musannif kata syarah di mana? Fi kitabi asrari muamalatiddin, di dalam kitab yang bernama segala rusia bagi bermuamalah agama. Lagu mana rusia kita nak muamalah, kita nak bergaul dalam agama, nak wi orang kasih serah pada kita. Ni ya ada cara dia. Nah, wa haqqali mithli hazihil khizanati, dan sebenarnya dan sungguhnya bagi seumpama ini khizanah, ini sifat tepat sifat taruh, tepat pertaruh gapo khizanah, yakni hati kita. Hati kita tu orang panggil tepat sifat taruh, redang sifat taruh segala permata yang harga mahal untuk hamba. Maka sebenar bagi seumpama ini khizanah, ini tepat sifat taruh segala permata harga mahal ni, antu fadha, sebenar fa'il haqqa an tuhfaza ialah ataupun oleh bahawa dipelero akan dia akan khizanah. Oh patut sangatlah sebenarlah kita kena pelerakan dia dan kita kena jagakan hati kita. Jaga hati kita wi baik dan wi molek pada wi molek belaka wi. Wi comel hati orang comel hati, comellah benda-benda lain. Hati comel, anggota lain pun comel, mulut pun comel, lidah pun comel, telinga pun comel, kaki pun comel. Apabila khizanah ni tepat sifat taruh rusia ni molek, maka segala anggota kita molek. Sebab tu wajib sebenar kita kena pelera. Wa tusana, dan dijaga akan dia akan khizanah ialah kena pada hati. Kita kena jaga dia. Jaga dan pelera. Takluk tanazuk pada tu faza. Antu faza wa tusana. Wa tusana, dipelera, dijaga saat ni anil adnasi, daripada segala daki-daki dan segala kekotoran. Kita kena jaga hati kita daripada cuma-cuma. Supaya baju kita makan nak jaga cuma, kita kena jaga. Makan kena basuh tangan, lepas pada basuh tangan makan beringat takut kena kuah gula. Ataupun kita jalan kita jaga takut cuma baju putih kita. Mana kita jaga sangat-sangat baju kita kan. Lebih-lebih baju atlah, baju asil. Nak pakai pun kadang-kadang nah, nak menyandar tak berani takut renyang. Ada satu saing kita tu dia pesen cuma, tapi tak seroyak nama lah. Dia duk taning ni masuk di danau. Dia duk tak kereta, dia duk beg tu. Dia orang cuma masa duk suria lagi. Cuma sungguh-sungguh. Bilik dia tu siuk hari-hari. Takut pasir. Pok ni kita tanya, boh, dah, nama habis nging tu. Siuk lagi-lagi.
Lepas tu naik kereta baju molek, baju yo gosok lai, lenik molek. Yo naik kereta di nanak dah lagu tu. Tak wani perapak di kerisi kereta. Demo tagana tak perapak, yo takut renyang baju lek belakang yo. Yo cuma taro tu mo. Tak lengoh dah. Ya pocok dang nok ke siapa adik nu pojek dah tu. Tak wani nak perapak, takut renyang baju belakang ni. Dia kena lagu tu baru jadi dia. Bini gigi berpayah tu. Anil adnas, daripada segala daki-daki dan kekotoran. Wal afati, dan daripada segala kebinasaan. Deh, jagakan hati kita khizanah tu daripada segala kebinasaan weh. Jaga kebinasaan gapo? Daki hak nak buat ke hati kita jadi daki gapo? Tengok benda maksiat. Tengok para puai ajnabi, tengok benda-benda yang tak sesuai, tengok perkara-perkara tak seronok, ataupun tengok benda-benda tak molek, lepas tu buat binasa hati, kita pergi buat jatuhkan satu maksiat, buat dosa, hati kita jadi hitam titik, buat maksiat dua kali titik hitam, maka buat 3 kali, maka habis jadi hitam, tu membinasa hati tu. Deh, wa tu rasa, dan dijaga akan dia, tu rasa pun nak dijaga juga. Ataupun dijagakan akan dia, akan al-khizanah. Wa tuhraza, dan diberingat akan dia. Kita jaga, lepas pada tu kita beringat. Tu mana? Wa tuhraza, dan dijaga akan dia, akan al-khizanah. Wa tuhraza, dan diberingat akan dia, akan al-khizanah. Beringat dan jaga minas surraqi, daripada segala pencuri-pencuri. Deh, kita jagakan hati kita tu daripada pencuri-pencuri hati. Gapo dia pia pencuri hati kita? Pencuri hati kita daripada syaitan. Syaitan yang bernama wiswah. Itu orang panggil duk curi dalam hati kita. Maka kita kena jaga. Ketika kita duk ingat Allah, mari ingat tekolah, ingat kebong. Ingat kepada mata benda kita, ingat kepada penegak kita. Tu orang panggil datang pencuri-pencuri dalam hati kita daripada syaitan. Syaitan tu dikata pencuri-pencuri hati. Kita kena jagakan khizanah kita. Wal qutta'i, dan pula penyamung-penyamung di tengah jalan. Siapa dia penyamung-penyamung tengah jalan? Daripada fuak-fuak iblis setan ni lah dikata penyamung-penyamungnya. Wa tukrama, dan dimuliai akan dia, akan al-khizanah. Kita mulia akan dia. Kita muliai akan khizanah hati kita ni, Saidi. Wa tujalla, dan dibesar akan dia. Dibesarkan khizanah kita. Dimuliai akan khizanah kita. Mulia dan besar. Bidurubil karamati, dengan segala bagai-bagai daripada kemuliaan-kemuliaan. Kita apa? Kita masuk, kita hiasi ke dalam khizanah kita benda-benda hak molek. Supaya mari kita gamaha. Tusik kita. Kamari kita buh dalam tu kita buh benda hak molek-molek. Benda hak comel-comel. Daripada permata lu'lu', daripada permata zabarjar, daripada mata zamrud, mata jelimo, duit kita. Yang tu dia panggil pertaruhan itu. Perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang dimuliai akan dia. Maka dalam hati kita sifat taga. Kita sifat taruh sifat taqwa, sifat taruh sifat khaufullah, khasyatullah. Tanah taruh dalam hati sifat taruh sifat sabar, sifat qanah. Ni orang panggil bagai-bagai daripada kemuliaan yang kita sifat taruh dalam hati kita. Kenapa weh? Boleh kita kena jaga, boleh kita kena pelera daripada daki dan beringat daripada pencuri, dan kita muliakan akan dia besar dengan sebagai-bagai daripada kemuliaan. Li alla yalhaqah, bahwasanya kerana bahwasa tidak menghubungi, tak jadi menghubungi, dan pula tidak bersakut paut, tidak menghubungi tilkal jawahiral azizata, tak jadi menghubungi, tak jadi bersamungi tilkal jawahiral azizah, akan segala permata-permata, yakni akan dimakan permata-permata yang mulia, yakni tak bersamungi dan tidak menghubungi, danasun, oleh kecemaran dan kekotoran. Supaya kita jaga peti kita, jaga tusik kita,
jagakan khizanah kita hati ni supaya hati kita tu tak gi masukkan perkara-perkara yang cuma, supaya perkara cuma tu tak gi kena, tak menghubungi dengan permata-permata yang terindah, mata yang elok daripada sifat takwa kita, sifat sabar. Yang orang panggil tak kena dengan kekotoran-kekotoran. Supaya mari kita sifat taruh jubah kita, baju kok kita, baju hak molek-molek, daripada baju tu baju ni permata kita taruh tu. Maksudnya kita jaga daripada kabut, takut cuma hanya baju kita. Okey. Supaya tu wala yazfara biha, dan tiada mendapat dah dah dan tiada mendapat dah dan tiada mendapat dengan dia ni, dan tiada mendapat dan pula tidak gapo wala yazfara, dan tiada mendapati ia ad-danasan itu tak mendapati biha dengan dia, dengan al-jawahiri al-azizah, supaya daki saat itu tak pergi menyetuhi, tak pergi kena dengan permata-permata yang mulia. Wal iyazu billah. Gada gini, wala yazfara biha, dan tidak mendapati dengan dia, dengan al-jawahiri ataupun tilkal jawahiril azizah. Wal iyazu billah tu dia panggil jumlah muqtaridah tu. Jadi maf'ul bagi la yazfara, tak ada lagi lakin. Wala yazfara biha, dan tiada mendapati dengan dia, dengan tilkal jawahiril azizah. Wallahu wal iyazu billah, kami dan aku minta perlindungan Allah, tidak mendapat aduun oleh seteru madunya. Supaya tak mendapat, tak menggangui di masalah permata-permata sifat sabar, sifat takwa yang ada di dalam khizanah, yang ada dalam hati itu, tak digangui oleh syaitan dan seteru. Tak digangui, tak mendapatkan dia oleh seteru ataupun oleh musuh, oleh syaitan laknatullahu alaihi sekatu. Kama dikata wallahu a'lam. Nah, buka ni sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu. Pada hari, yakni yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tubaddalul ardu, ditukarkan akan bumi. Bumi sekarang ditukar. Dah bumi sekarang tu tukar, sebab bumi sekarang digulung-gulung-gulung sakut di tiara. Ditukarkan bumi sekarang ni ghairal ardi, bukan daripada bumi sekarang dak lah. Bumi tu jadi suku buat gitu. Ditukarkan al-ardu, yakni bumi sekarang. Bumi sekarang tu ditukar kama di pada masyar Isa ghairal ardi, bukan bumi sekarang. Bukan bumi hak sekarang lah ni. Tuhan jadi bumi suku, yakni daripada temaga kata setengah. Tengah daripada perak weh. Tu dia. Was-samawatu, dan Tuhan tukar pula langit. Langit akhirat esok bukan langit ni 7 lapis dak. Langit akhirat yakni arasy ilahi. Wak gitu. Hatta syurga, langit di akhirat ialah bukan langit sekarang. Huwa ia yauma tubaddalul ardu, saat itu hari ditukarkan akan bumi lain daripada bumi sekarang, ditukarkan akan langit bukan langit sekarang ni. Tu dia. Kemudiannya dah huwa yaumul qiyamah, ialah kena pada hari kiamat. Hari itu dikatakan hari kiamat. Deh, hari kiamat. Apa hari kiamat? Tulis. Yakni hari yang disiuk sunat sangkala yang kedua oleh Israfil. Itu panggil al-qiyamah. Apa makna al-qiyamah? Bangkit bangun semua manusia daripada kubur. Tu dia panggil al-qiyamah. Apa makna al-qiyamah? Tulis. Satunya hari dibangkit manusia semua daripada kubur-kubur mereka selepas daripada siuk sunat sangkala yang kedua. Wah, itu tulis buat mana? Apa makna yaumul qiyamah? Yakni hari dibangkitkan mereka itu manusia daripada kubur-kubur mereka selepas daripada siuk sunat sangkala yang kedua. Kamu dibangkit mereka itu daripada kubur, fayuhsyarun nasu, maka dihalau dan dikumpulkan oleh Allah dan para malaikat-malaikat Allah. Apa hamak? Halau. Payah dah, pitik dah, kambing dah. Halau. Tubiklah kubur bakal ke sana.
Pergi sana. Sana mana? Bumi yang baru. Mana bumi baru? Al-mahsyar wal mauqif. Yakni bumi mahsyar dan bumi mauqif. Dihalaukan oleh Allah para malaikat an-nasu. Dihalau tu salata ai ba'da khurujihim minal qubur. Selepas daripada keluar mereka daripada kubur itu. Yusharu adung. Yusharu ai ba'da khurujihim minal qubur. Selepas daripada keluar mereka itu daripada kubur, mereka tu pun tubik daripada makna kubur, batu malaikat hamba. Setengah tu hamba tu dia. Tengah tu nah, tubik naik kuda, krop. Nak kuda pergi pada dia masyar. Setengah nak lembu. Pafak lembu gerbel seekor 7 orang. 7 gigi. Lepas tu kena pakat gilih. Sebab tu seorang ada duit, dia nak gerbel aku, nak gerbel seorang aku. Tapi gerbel segi hak, cukup seekor, jadi lembu seekor. Kalau dalam 7 seekor, apa? Dalam seekor 7 orang, dia nak gilih nak Apabila malaikat halang mereka pergi pada mahsyar deh. Hak fak gerbel, lembu seekor 7 orang. Hak ni nak sejai ataupun sekerak nak. Aku nak je lah lembu ni kupu gerbel juga. Hak ni turun, hak ni nak pula. Yang kedua, hak ni nak gitu, hak ni turun, hak ni nak pula. Cukup 7 orang tu. Sebab tu setengah orang tu, aku tak mahu gerbel pakat dengan demo. Sebab apa? Sebab kena duk gilir. Jika nak naikkan kenderaan daripada bakit pada kubur, nak pergi pada mahsyar tu. Setengah nak kuda, setengah nak lembu, setengah nak sejik, setengah nak ponok macam-macam. Setengah tu, Allah Ta'ala boh rata sini. Boh rata dalam mulut tu, baik pungut tarik, tu duk belengu lagu tu. Lepas tu, malaikat heret. Geruh. Pergi pada mahsyar. Geruh. Hak ni fuak mana? Hak ni fuak silap dengan Allah Ta'ala. Nampak rupa sana dah. Boh rata kok mulut, belengu rata kok mulut. Tubik kok punggung. Malaikat apa? Rata tu daripada api neraka. Heret di pagar daripada kubur pergi pada mahsyar. Tu fayuh syarun nas. Digapa halau manusia. Dikumpul manusia. Bila? Ala ardin bayda'ah. Di atas bumi yang putih. Deh. Halau mereka, kupu mereka di atas bumi yang putih. Setengah tu kata bumi pada perak tu. Tengah kata bumi pada maga tu. Ikhtilaf riwayat. Bumi yang putih. Naqiyatin yang bersih ia. Nampak cuci putih habis. Tak ada pangkai walaupun sepaham. Tah dunia ada bumi dah. Bumi tapi nampak hijau. Kadang-kadang nampak merah. Kadang-kadang perabung merah. Kadang-kadang perabung biru. Nampak berapa? Orang panggil mukhtaliful laun. Berselisihlah oleh warna. Tapi bumi di pada mahsyar nampak putih sterik weh. Tak ada warna tu warna ni. Lepas tu, kama fi hadithis sahihaini. Seperti mana sebut di dalam hadis 2 sahih Bukhari dan sahih Muslim. Wa rawa Muslimun hadisun. Dan diriwayatkan Muslim hadithan ataupun haditha, baca itu bang. Wa rawa Muslimun, dan telah meriwayat oleh Imam Muslim haditha, akan satu hadis. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya Nabi, yakni daripada sahabat Nabi ada tanya Nabi lagu mana weh? Ainan nas, di manakah manusia ketika ni? Selepas pada bakit duduk di atas bumi yang putih, bumi yang bersih, manusia pergi ke mana ya Rasulullah? Yauma idzin, pada hari itu, ay yauma idz kanat. Gitu. Yauma idzin ay yauma id yuhsyarun nasu ala ardin bayda. Tadi tak? Yauma idzin ay yauma id yuhsyarun nasu ala ardin bayda. Nakiyen ni pada hari dihalaukan mereka saat ni tu gi ke atas bumi yang putih yang bersih ni. Nabi pun jawab, qul, bersebeda iya Nabi. Sebeda ala sirati salata hum, bermula mereka itu annas saat itu ala sirati kainu ala sirati, ada mereka itu di atas titi sirat jabatan retak api neraka jahanam. Kan ni. Ni kita misal ni sirat ni mahsyar. Bakit semua duk tumpuk sini. Bumi yang putih bayda naqiyah. Lepas tu ada orang tanya Nabi, selepas pada sini ni manusia akan pergi ke mana pula ya Rasulullah? Lepas pada mahsyar di mana? Sini tempat timel amalan, tempat tanya amalan, tempat hisab amalan, tempat timel dan hitung amalan sini. Sebab tu Sayyidina Umar Ibn Khattab tanya, hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Muhitunglah amalan kamu sebelum kamu dihitung. Lah ni muna hitung belah-belah dah.
Sebelum kamu dihitung di pada mahsyar. Mutimai amalan bla-bla dah. Kejahatan dengan kebaikan hak mana banyak. Mutimai bla-bla Allah ni. Belum kamu ditimai mana? Di pada mahsyar. Lepas pada timai, lepas pada hitung kira amal lepas dah, habis dah. Gimana manusia ni makhir Rasulullah? Rasulullah gimana manusia? Selepas pada timai, selepas pada hitung, manusia akan bergerak gimana? Rasulullah tak akan bergerak nak di atas titik sirat, yakni jabatan api neraka. Akan pergi situ. Habis pada soalan, tanya siap, timai amalan, lepas dah lucu dah soalan. Maka pakak berjalan duduk tahti sirat. Pintu syurga tu, luah katanya di antara Makkah dengan Al-Madinah. Tapi duduk sumak-sumak lagi. 450 kilo tu, pakak duduk sumak bergerak gitu lagi. Pintu kita ni, luah ni, pakak ke puak kita ni, rasa sepik lah kan. Pah wah, kalau kita kira pintu yang sebut dalam kitab, pintu syurga, hak nak lakah atas titik sirat tu, luah sepik dia di antara baina Makkah wal Madinah. Berapa ratus kilo? 450 kilo. Tu pintu untuk menuju pergi pada syurga. Sumat lagi. Tak tahu ramai. Kira manusia semenjak daripada tu ada sampai sekarang. Ramai deh. Ramai mana. Tengok lagi. Wabarazu, dan telah keluar mereka itu kharaju. Tu mana tak? Kharaju, keluar mereka itu annas minal kuburi, daripada kubur-kubur mereka. Lillahil wahidil qahar, bagi Allah Ta'ala sajalah, bagi Allah Ta'ala jualah. Al-wahid, yang tunggal ia, al-qahari, lagi pula yang mengerasi ia. Wantarong, dan nampaklah engkau ya Muhammad. Akan nampak hari ni ya Muhammad. Nampak apa? Tubsiru, engkau tu akan nampak hi Muhammad pada hari ni, Yaumal Qiyamah ni. Al-mujrimina, akan orang-orang yang berdosa mereka itu. Al-mujrimin, mujrim orang yang berdosa, yakni orang yang deraka ke Tuhan. Kamu akan nampak Muhammad. Al-mujrimina, akan orang-orang yang berdosa mereka itu dengan Allah. Siapa dia murad al-mujrimin? Tafsir oleh syekh kita, oleh musannif kita, al-kafirina. Mu akan boleh tengok orang-orang deraka ke Tuhan, orang yang berdosa dengan Tuhan di atas muka bumi ni. Al-kafirin, yakni orang kufur dengan Allah. Yauma idzin, pada hari itu, ayyaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yauma yuhsyarun nasu, pada hari dihalau manusia itu, ala ardin baidah ni, mu akan boleh tengok orang-orang deraka Tuhan. Mu akan boleh tengok orang-orang kafir. Mu boleh tengok orang-orang kerja dosa. Apa dia? Pada hari kiamat ni, muqarranina. Ada disertai akan mereka itu. Apa makna muqarranina? Disertai mereka. Mashdudina ma'asyayatinihim, diikat akan mereka itu, dan dibelenggu akan mereka itu, ma'asyayatinihim, serta syaitan-syaitan mereka. Perak pun ni. Orang jahat duk tak muka bumi. Bagi kita ada syaitan kita, bagi demo ada syaitan demo ni. Setiap orang syaitan seko-seko seorang. Orang mana dia boleh mengatasi nafsu, dia boleh lawankan dengan syaitan dia. Orang ni tak ada kena belenggu akhirat esok, tak ada kena tamat kali syaitan dia. Tapi orang mana duk tah dunia, dia deraka ke Tuhan, dia buat dosa dengan Tuhan, dia kufur dengan Tuhan, kelik ke akhirat esok muqarranin, ditamat, diikat dia sekali dengan syaitan-syaitan dia tah dunia. Faham ni? Setiap orang ni ada syaitan, ada malaikat ni. Kita semua. Kita buh kata Farid, ada syaitan lek kiri dia. Kamadik lek kanan ada malaikat. Kita kata masalah. Nah, hari ada syaitan dia, ada malaikat dia. Maka setiap-tiap orang manusia di atas dunia ada syaitan bagi dia, ada malaikat bagi dia. Tapi kalau dia duduk atas dunia, dia boleh lawan dengan syaitan tu jadi dia. Maka akhirat esok, dia terlucut daripada syaitan dia. Tapi kalau atas dunia, dia turut syaitan, dia turut nafsu, dia tak semaya, dia deraka ke Tuhan, maka klik ke akhirat, Allah Ta'ala akan ikat dia kali dengan syaitan dia tu. Mashdudina ma'asyayatinihim fil asfadi. Apa fil asfadi? Fil quyudi. Pada ikatan, segala ikatan. Ada kaitan ke apa? Ada ke? Quyud. Apa dia? Ada belenggu-belenggu. Wal aghlali. Mana belenggu-belenggu? Tu apa belenggu di kaki, belenggu di tangan, tamak kan kan? Tu mana tu belenggu.
Kadang ada ikat ben ni lenguh dah ni. Kalau rezeki ingat kita lenguh lek laki ni pun kilas siku pun lenguh. Kadang-kadang kena belenguh, rata begitu. Rata ikat tangan, rata ikat kaki. Kali dengan setel-setel di akhirat esok. Fil quyud di dalam ikatan-ikatan dan pula belenggu-belenggu yang Allah Ta'ala tamat orang ni di akhirat ketika duduk di pada mahsyar itu. Sarabiluhum. Apa sarabiluhum? Segala sarabil. Apa dah? Kimasuhum. Orang panggil segala pakaian mereka. Baju-baju fok-fok ni. Fok dengan ke Tuhan ni. Min qatiran. Daripada bulung. Bulung apa dia? Bulung saat ni tu daripada asap api neraka. Baju dan pakaian daripada bulung dan menyuk daripada api neraka. Pakaian ya tu jadi daripada bulung. Gapo bulung ni? Daripada asap api neraka yang bergulung-gulung jadi pakaian mereka. Buat pakaian mereka daripada bulung-bulung asap api neraka. Ni fofok ni. Masya-Allah wal iyazu billah dah. Li'annahu ablagu listi'alin nar. Karena bahasanya qatiran. Gapo qatiran? Ablagu. Ialah bersangat teh. Terlebih mubalaghah. Listi'alin nar. Kerana duk bernyala-nyala oleh api neraka, duk berkelong-kelong. Maka bulung-bulung tu. Ada di bulung-bulung api neraka tu. Maka Allah Ta'ala mik buat pakaian bagi fuak ni. Lepas tu. Wa tausya wujuhahumun nar. Dan meninggi akan muka-muka mereka. Dan dapat mengelubungi akan muka-muka mereka. Apa taksya? Yani ta'lu wujuhahum. Dan meninggi akan muka-muka mereka. Dan melubungi akan muka mereka. An-nar. Oleh api neraka. Jona gulung-gulung gapo bulung-bulung anak asap api neraka tu. Wak pakaian mereka. Sangat panas lah. Duk menyala lulu pakai bulung-bulung. Makna kata baju dia, pakaian dia daripada bulung-bulung ataupun asap api neraka wak pakaian, maka api neraka duk mengelubungi saat itu akan muka-muka gelap deh. Orang panggil duk lah asap api neraka. Supaya kita duk lah asap bakar kuat-kuat rumah makan api, maka katuk kita muka kita oleh asap-asap api yang kuat. Maka main goning duk orang panggil duk berkelai, duk mengelubungi akan muka oleh asap-asap api neraka. Kenapa tu hewat lah ni? Kerana apa tu heboh baju dia daripada bulung ataupun daripada asap api neraka dan mengelubungi muka-muka oleh api neraka. Liyajziyallah. Tu kerana apa boleh Tuhan saat ni tu? Tuhan saat ni tu orang panggil apa? Mengeluar mereka itu daripada kubur. Lepas pada tu ikat sekali setel-setel mereka dengan belenggu-belenggu di tekak mereka, di kaki mereka. Liyajziyallah muta'allikum bibarazu. Supaya nak membalas oleh Allah. Kulla nafsin. Akan tiap-tiap seorang. Tuhan nak balas. Maka sabat. Akan barang yang duk berusaha lah ia nafsun. Salah tak maka sabat. Ay maka sabathu. Akan barang yang duk berusaha lah ia nafsun. Hu akan dia akan barang. Gapo barang yang usaha mereka? Min khairin. Daripada kebajikan, wasyarrin dan kejahatan. Hak mereka tu duk usaha kebajikan dan kejahatan, inilah Allah Ta'ala nak balas mereka. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguh Allah Ta'ala itu sangat-sangat cepatnya hitungannya dan pula kira Allah Ta'ala orang ramai. Tapi Allah Ta'ala cepatnya di segi kira dan hitungnya. Cepat sangat. Siapa tahu setengah hari dunia tu Allah Ta'ala boleh hitungkan akan manusia beribu-ribu, berpuluh-puluh. Tengok. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala katanya. Allah Ta'ala berfirmannya di dalam Quran. Tengok molek. Ni malam ni kita bercara masalah apa dia? Ialah daripadanya dah syarah ayat. Qauluhu molek. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati. Perhati molek. Pada hari yakni hari kiamat. Tubaddalul ardu. Ditukar, diganti, disalingkan bumi. Bumi dunia disalingkan. Ghairal ardi. Bukan bumi sekarang. Pada hari kiamat bukan bumi sekarang. Bumi pada mahsyar bukan bumi sekarang. Was samawati dan langit akhirat, langit syurga. Langit di akhirat bukan langit sekarang. Ialah dikatakan arasy ilahi.
Yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah ni hari apa? Yakni hari dibangkit manusia daripada kubur-kubur mereka. Maka ketika ni selepas daripada malaikat Israfil sunah sangkala kedua, pong dah. Manusia duduk dalam kubur, maka bergekah kubur. Buka kubur, mengekah kubur, naik supaya kulak. Dah. Dah. Maka selepas pada bangkit pada kubur mereka saat ni tu, selepas pada sunah sangkala yang kedua, lepas pada tu, bombing dunia hak duduk sekarang ni, apabila berlaku kiamat, Allah Ta'ala gulung akan bombing ni, sakut di tiai arash ilahi. Lepas tu, masalah bombing akhirat langit. Nah, akhirat bukan bombing sekarang. Kata setengah bombing mahsyar. Bombing mahsyar tu kata setengah ni. Bukan perkataan yang kuat. Dia kata bombing di pada Arafah sekarang ni. Allah Ta'ala buat bombing mahsyar. Itu bukan di atas perkataan yang rajah dan perkataan muktamad. Di atas perkataan muktamad, yakni Allah Ta'ala jadi bombing suku. Bombing yang putih, yakni bombing caknya perak, pak caknya putih. Ala ardin bayda naqiyin. Di atas bombing perak. Dia jadi bombing perak di akhirat esok bombing mahsyar. Maka fayusyarun nas ala ardin bayda naqiyin. Dia halau manusia. Hamba manusia, kupu manusia, hidup satu tempat di atas bombing yang putih, ialah bombing mahsyar. Dah. Dan hari kiamat dijadi oleh Allah Ta'ala daripada perak yang putih. Bombing yang perak. Bombing daripada perak yang putih yang cuci. Tak ada nampak hitam, tak ada nampak ijadah. Tak seperti bombing dunia. Lagi suci dan setengah kata bombing di pada mahsyar, bombing temaga kuning ini ikhtilafur riwayat. Lepas tu tengok, kata wataral mujrimin. Nampak engkau ya Muhammad akan orang-orang berdosa. Engkau nampak orang-orang berdosa. Mana orang berdosa? Tubsirul mujrimin yaumal qiyamah. Engkau nampak orang mujrimin pada hari kiamat ni. Bila? Muqayyadina bil quyudi, diikatkan mereka itu dengan belenggu-belenggu. Dengan apa belenggu? Faham? Belenggu ni ya kali kita fodok Lego. Ya boh gatal lek kanan, gatal lek kiri. Patu ya boh kan apa supaya ruah saya dah. Tu dia panggil belenggu. Belenggu tu dia panggil gatal lek tu, patu ya pakai kacip perak masuk di kaki, kacip perak di tangan. Pakai belenggu. Orang panggil belenggu tangi lek tu lek ni. Orang panggil rata tengah, kadang-kadang rata 15 kilo jalan di gitu. Pati dia sepik ya, kadang-kadang rata panjang tapi rata besar. Tapi berbelenggu lek kanan, kena belenggu lek kiri. Ya kacik orang panggil belenggu supaya bersih. Bersih besar tu pati buat bulat, pati dia rata lek tu, rata lek ni. Patu kacik di kaki seorang jalan pun boleh. Kebak berat rata. Dia krong. Maka akhirat esok fak hak dengan kau Tuhan ni, fak dosa-dosa ni, fak kafir ni, orang tak beriman dengan Allah, Allah Ta'ala akan ikatkan dia, dibelenggu-belenggukan akan dia dengan rata-rata yang dibuat daripada api neraka, ikat di kaki, ikat di tangan. Qad qarunat aidihim, sesungguh bersertailah ia al-quyud ni, aidihim, akan tangan-tangan mereka dibelenggukan tangan lek tu lek ning, dan pula wa arjulahum, dan pula akan kaki-kaki mereka bisalasili, dengan segala belenggu-belenggu yang dibuat akan dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Belenggu tangan, belenggu lek tu lek ning, boh sebuah bulat sing kerak sing, lepas tu rata tu belenggu tu yang dijadi daripada api neraka fi dhullin, di dalam keadaan hina dia. Ada belenggu tangan pore duk legok, kita tengok belah teriak, "Mo ayah, tolonglah klik tubik ni tak usah dah, mai barang tak usah dah, mai buat gila tambah dah." Dalam keadaan hina. Sebab kita tengok gok orang panggil api neraka dunia pada cuba kita gizet rafak gok. Tu yang kenapa moyo, dulu duk luar lah ataupun debel kecil sedap. Pau duk dalam tu pakai belenggu lek tu ni. Napa hina wala tolonglah lagu mana sonok tubik dah. Dah tubik ni tak usah karuk dah, tak usah jahat. Boyak ya ketika dia duk lagu tu. Dah. Wahawa ni kelekeh dia. Lepas tu sarabiluhum. Pakai baju yo sani min qatiran. Pakai fu ahli neraka ni dagapa daripada qatiran. Siyabuhum, baju-baju mereka. Minal qatiran, daripada qatiran. Yani bulang-bulang. Apa bulang-bulang? Yani hak gulung daripada api neraka. Api neraka duk makan gi mari makan, jadi bulung naik. Jadi berkelong-kelong naik. Lepas tu gulung-gulung tu hewat pakai bagi fu ahli neraka. Lagi pula bulan-bulan saat itu syadidil gabak, syadidal isti'al, sangat-sangat bernyala-nyala. Lepas tu buat pakai tu duk nyala, di tubuh duk nyala dah. Pakai duk nyala sendiri. Lepas tu watalfahu wujuhahum annar, dan mengelubungi akan muka-muka mereka oleh api neraka, fatahriquha, maka menganguhlah ia api neraka
akan muka-muka mereka. Nah, api ngako pun makanya lulu muka mereka. Lepas tu mereka duk tergelar di dalam asap api ngako. Pakai hak bulung-bulung. Hak duk bergulung-gulung asap api ngako tu hewak gapo pakai. Lepas tu panas lah, nyala lah pakai tu. Duk nyala tubuh sendiri. Lepas muka dikelubung ke akal dia oleh asap-asap api ngako. Lepas tu makanlah api ngako. Aduh, panas ya Allah, panas weh. Panas weh, tahu nak goyak. Lepas tu pun dalam kada hino hitai letak tu Lepas tu minta ya Allah, panas lapar ya Allah. 1000 tahun duk lahang-lahang nak ke air. Lepas tu tu apa? Wak turun pula ujian api weh. Bawah api dah. Tu pakai daripada bulung api. Lepas tu masalah tangan bulung ke belengukan daripada kanan kiri daripada ke rata daripada asap pinangka rata pada pinangka. Lepas tu minta pula ujian 1000 tahun beratus tahun tu hewak turun pula masalah ujian api. Bawah panas dah, atas pun api pun dah. Masya-Allah hancur lebu weh. Jadi kelai, jadi mula. Hancur jadi kelai, hancur jadi kelai, hancur muka jadi kelai, hancur tubuh jadi. Hak ni lah seksa yang Allah Taala menyeksa bagi orang-orang yang berdosa dengan Allah sebab dia deraka sangat pada Allah. Allah Taala nak azab seazab bagi mereka. Sekarang mari kata wallahu a'lam. Kita buka peka sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok peka atas sikit dah. Kita ambil masa sikit. Tu Tuhan katanya dah masalah gitulah. Lepas tu kita ada bercara masalah puasa kita lagu mana tengok. Wa sunnat ta'jilu fitrin, dan disunat kita mesegerakan buka puasa. Ni kita tak berapa hari nak puasa, kita perhati molek buka puasa sunat disegera. Sudah disegera. Lagi pula tayaqqanal ghurub, dan pula dia yakin iza tayaqqanal ghurub. Iza tayaqqanal ghuruba, apabila dia yakin seorang puasa tu atas matahari tu jatuh dah. Lagi pula sunat saat itu kaunuhu wa kaunuhu atas pada ta'jilu. Wa sunnah, dan disunatkan akan dia apa dia? Wa sunnah kaunuhu akan keadaan bagi al-fitri. Sunat bagi keadaan kita berbuka puasa ni bitamrin, dengan buah tama. Sunat kita buka puasa tu dengan buah tama weh. Maka apa uti suti ke 2 ti 3 ti. Tu sunat mula-mula sunat buka puasa dengan buah tama. Kerana apa sunnah kaunuhu bitamrin, sunat kita buka puasa dengan buah tama lil amri bihi, kerana ada hadis yang mentitahi dengan dia dengan fitri bitamrin. Gitu. Lil amri, salah katanya lil amri. Salah kata ada hadis yang titahi. Salah tali amri, li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu. Lil amri, apa lil amri? Ai li amri Rasulillah, kerana ada titah dan suruh Nabi bihi ai bil fitri bitamrin, yakni berbuka puasa dengan wahtamah, ada suruh Nabi. Wal akmalu, hak ni sunat tapi nak wis penuh. Wal akmalu, dan bermula yang terlebih sepenuh. Kita buka puasa dengan wahtamah ni, nak wis pahala tu banyak lagi, nak wis penuh lagi. Ayyakuna, bahawa adalah ia al-fitru, bahawa adalah buka puasa ni bi thalathin, ai bi thalathita maratin. Waidah ayyakuna, bosa adalah ia al-fitru, berbuka puasa tu sunat buka puasa wi awal-awal. Ni orang baik Allahu akbar, Allahu akbar. Tak buat duk sepak bola lagi. Kalau main bola sudah lu. Hak ni makruh. Yalah. Sunat apabila orang baik pak carilah air tapi pertama makan buka dulu. Kalau nak main bola main apa pun berhenti dulu buka puasa sunat. Lepas tu sunat kita buka puasa dengan buah tamar. Suti ketiga, jawab tak sempurnanya bi thalasin, ai bi thalasita maratin. Sunatnya dengan 3 buah tamar. Tulis molek bi thalasin, ai bi thalasita maratin, dengan 3 daripada biji buah tamar. Fa illam yajidhu, maka tu dia panggil fa tafriq. Tafriq pada mana? Pada wasunna kaunuhu bitamrin. Tapi in tu dia panggil in muqabil wa itu. Fa pada fa in tu fa tafriq pada wasunna nisbah wasunna kaunuhu. Tapi dia panggil in tu muqabil, masalah berlawan ni. Fa illam yajidhu,
maka jika tidak mendapatlah ia as-saim, seorang berpuasa tak mendapat, akan dia akan at-tamr. Dia tak dapat wah tamar weh. Seorang buka puasa tak dapat wah tamar. Pana buat lah mana? Fa'ala hasawatin ai fahuwa, maka ia al-fitru saat itu kainun, adalah ia takdir. Fa'ala ai fahuwa, maka ia al-fitru kainun, adalah ia ala hasawatin, di atas segala perkara-perkara manis. Mak kita kalau misalnya tak dapat wah tamar tak ada, cari beli dah tak ada hari ni, ataupun terlupa nak beli hari ni, nak buka puasa tak ada dah wah tamar, maka kita berbuka puasa di atas perkara-perkara manis. Bubur kacang ke, bubur kacang hitam ke, bubur kacang hijau ke, ataupun buka dengan rodak, ikutlah. Di atas segala perkara-perkara yang manis, perkara manis lah. Itu dia. Ala fa'ala hasawati ma'in, di atas segala manis-manis daripada air. Apanya? Salah apa? Hasawati ma'in, di atas perkara-perkara manis lah daripada air tu. Bubur kacang ke, bubur kacang hitam ke, kata gila. Tu dia. Fa illam yajidhu fa'ala hasawati ma'in, di atas yang manis-manis daripada air. Bubur kacang, berapa tengok-tengok daripada air. Gini tak ada. Fa'ala hasawati ma'in. Gini tak silap-silap. Fa illam yajidhu, maka jika tidak mendapat ia seorang akan al-fitra bitamrin, nak buka dengan wah tamar. Fa huwa ay, maka ia al-fitru ala hasawati ma'in, di atas beberapa teguk-teguk daripada air. Kalau masalah kita tahu tamar tak ada, lupa beli ke masalah, ataupun cari kedai tu tak ada, maka sunat kita buka puasa di atas beberapa teguk-teguk daripada air gitu. Walau min zamzamah, ay walau kanal ma'u, dan jikalau adalah air itu min zamzama, daripada air zamzam. Tak kira lah. Kalau ada air tu bukan air biasa, ada air zamzam. Air zamzam ke air zamzam lah. Kalau tak ada manis, tak ada wah tamar, maka kita bukalah puasa dengan beberapa teguk daripada air. Kalau air biasa tak ada, buka dengan air zamzam. Kalau kita duduk dalam sejik arah, dia tak buka dengan air biasa, dia buka dengan air zamzam. Cuba kita pergi Madinah, pergi Mekah dah. Hari Senin kami, kalau kita tak puasa, dia panggil masuk. Ta'al ya akhi, ya habib, ta'al lil iftar, buka puasa. Kita tak puasa, malu dengan nak masuk pergi. Tak boleh, ta'al. Siapa hidayah panjang, ya tak wah tamar, ya tak air zamzam, ya tak roti, ya tak kahwah, ya kopi, ya. Lepas tu, orang bepak, Allah Akbar, pakak berbuka puasa belakang dalam sejarah, dalam sejid Madinah weh. Falau ta'aradat ta'jilu 'alal ma' wa ta'khiru 'ala tamri. Tengok. Falau ta'aradat ta'jilu, maka jikalau duk berlawan-lawan ni oleh nak mesegera saat ni tu, 'alal ma', di atas air, wa ta'khiru 'ala tamri, dan bertakhir dan melewati di atas wah tamar. Jadi tika ni air pun ada, wah tamar pun ada. Tika ni kita nak mendulu air ke nak mendulu wah tamar? Quddimal awwalu, nascaya dimendulu akan yang pertama. Gapa? Yakni buka puasa dengan air. Misalnya dak pe kita ni wah tamar pun ada, air pun ada. Ni duk khilaf ulama ni. Kalau kita tu kata setengah, apabila gabai Allahu Akbar, wah tamar pun ada depan kita dan air pun ada. Nak buka dengan wah tamar ke? Nak buka dengan air? Jawab tika ni kata, apabila berlawannya takjis segera di atas air ke di atas wah tamar. Jawab kata segera kita minum air boleh tegak-tegak, lepas tu kita makan wah tamar. Takhir di atas wah tamar, mana quddimal awal, di dulu yang pertama, yakni kita mendulukan minum air. Fama gapa fi mastazharahu syaikhuna, pada perkataan yang telah menzuhir akan dia oleh tok guru kami, dia kata apabila beripung air di depan kita wah tamar pada, dia kata kita sunat mendulukan air daripada wah tamar di atas wah tamar. Wa qala aidan yazharu fi tamrin qawiyat syubhatuhu wa ma'un haffat syubhatuhu annal ma'a afdalu. Tu dia. Wa qal, dan kata syekhuna aidan pula, ai kamastazharahu, seperti bagai yang zuhir akan dia oleh syekhuna, yazharu fi tamrin,
zuhilah ia pada wah tamah. Pada wah tamah tu zuhi ia. Dah. Zuhilah ia wah tamah. Yazharu zuhilah ia fi tamrin. Pada wah tamah tu zuhi. Qawiyat syubhatuhu. Kuatlah oleh seumpama wah tamah. Wa ma'in dan pula zuhi pada air tu haffat syubhatuhu, terhimpunglah oleh keserupaannya dan kesamarannya semara air. Tapi zuhi annal ma'a afdalu, sesungguh air itu terlebih afdal. Mana zuhi pada wah tamah yang terkuat oleh masalah syubhatnya, syubhat utama. Jadi kesamaran wah tamah dengan air tika ni, makna kata sama-sama kita tak boleh kita buka belakang di antara air dengan wah tamah. Kemudian ketika ni kata syekhunanya, kita nak buka wah tamah kan, nak buka dengan air. Tapi wah tamah ni satu perkara yang kuat oleh syubhat dia supaya dengan air. Dan air itu hafat syubhatuhu, yang berkumpullah oleh kesamaran bagi air ni. Tapi nya zuhir annal ma'a oleh bahasa air itu afdalu ai afdalu minat tamri. Ni kata setengah ulama, apabila beri pung air dengan wah tamah, maka sunat kita mendulu air di atas wah tamah. Walaupun kita tahu wah tamah tu kuat oleh seumpamanya, seumpama wah tamah dengan air, dan air itu mengkumpulkan oleh kegapa? Oleh segala yang keliru dan kesamaran itu. Sekat tu kamar dikata wallahu a'lam.